Ekram, kopi-kopi seram mbak? Mana sudah? Lama nih tidak muncul, tidak kabar. Apa nih, takkanlah stop sudah buat video. Ayah, sayang oh. Mana sudah oh? Assalamualaikum bro. Ni nak tanya ni, dah lama dah tak ada kopi-kopi go seram ni. Pasal member-member aku ada tanya juga, dah lama tak keluar. Kau okey ke? Kalau ada apa-apa, just info lah. Okay? What's up, Ikram? Nothing much. I'm just wondering what happened to Kupi Kupi Seram. It's been a while since the last episode, and yeah, kind of want to see another one. So hopefully, I can hear something from you real soon. And take care, bro. Assalamualaikum Ikram. Ini Ikram, Casey nak tanya sikit pada Ikram sebab tempoh hari Casey ada upload sesuatu kan. Jadi ramai fans Ikram ni tanyalah adakah Ikram akan kembalikan segmen seram dalam Kupi-Kupi Go. Sebab segmen ni saya rasa ramai minat bila Ikram bercerita pengalaman seram, kisah seram. Jadi itulah fan-fan Ikram kata, Casey tanyalah Ikram bila nak comeback segmen seram, dan harap Ikram dapatlah kembalikan segmen seram untuk your fans, your followers, sebab I think segmen seram ni memang satu niche yang digemari oleh ramai sebenarnya. Jadi looking forward for Kupi-Kupi Go seram. Dan yalah, yang penting sekali all the best untuk Ikram, InsyaAllah Ikram jangan lupa segmen seram. Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go Seram. Anda bersama saya Ikram, dan malam ini saya akan menjelaskan kenapa Kupi-Kupi Seram sudah lama tidak dimuat naik, dan kisah pengalaman saya ini bagi mereka yang tidak biasa dengar benda-benda macam ni mungkin bagi anda mengarut, tetapi inilah pengalaman yang saya lalui sendiri, pengalaman yang menyebabkan kenapa saya berhenti dari memuat naik Kupi-Kupi Seram. Mungkin ramai yang tanya, Ikram, mana menghilang? Mana kisah-kisah seram yang bertahun-tahun saya buat selama ni? Kenapa bila ramai orang yang mula tertarik, bila ramai orang yang tertunggu-tunggu pada setiap malam, Ikram hilang macam tu je? Orang-orang tua selalu cakap, benda-benda macam ni jangan dicabar, benda-benda macam ni jangan dicari. Ada ketika benda-benda tu memang ada di sekeliling saya, sebab dia tertarik dengan aktiviti yang saya buat selama ni. Apa yang saya belajar melalui pengalaman saya ni, saya biarkan diri saya terbuka untuk menjadi pengantara antara diorang dan juga dunia sebenar. Macam juga manusia ada setengah golongan yang mahu berkomunikasi dengan makhluk halus, begitu juga dengan makhluk halus ni. Mereka mahu berkomunikasi dengan manusia. Dengan itu, kalau mereka melihat pengantara di antara mereka dan manusia ni, mereka akan cuba mendampingi pengantara tu. Dan malang bagi saya, benda-benda tu mula mendampingi saya dan mengganggu kehidupan seharian saya. Saya ingat lagi, ada beberapa bulan yang lalu, saya sering diganggu oleh sebuah makhluk yang akan membangunkan saya pada pukul 2 pagi tanpa gagal. Dan setiap kali tidur, saya akan terbangun. Saya akan terbangun dengar suara garau yang ketawa terbahak-bahak. Dan di dalam separuh sedar, saya terbangun tu, saya perasan suara itu betul-betul di depan muka saya. Selain daripada pengalaman-pengalaman yang pernah juga saya kongsikan dengan anda di Kupi-Kupi Go sebelum ini. Dengan itu, pengalaman-pengalaman ini membuatkan saya paranoid. Membuatkan saya takut untuk berada di tempat gelap seorang diri contohnya. Dan perasaan yang bercampur baur inilah yang membuatkan saya bertanya kepada pakar, adakah saya perlu untuk meneruskan lagi Kupi-Kupi Seram, ataupun saya perlu berehat seketika, ataupun saya terus berhenti dari melibatkan diri di dalam aktiviti-aktiviti mistik ni. Sebab benda ni bukan kita lihat dengan mata kasar. Mungkin kepada mereka yang pernah melalui apa yang saya lalui ini, mungkin anda faham, mungkin anda lebih teruk lagi apa yang anda lalui daripada apa yang saya lalui. Mungkin selama ni saya biarkan diri saya terbuka untuk mereka dampingi, sebab mereka suka bila kisah mereka diceritakan semula.
Selain daripada gangguan-gangguan ni, kisah-kisah yang dihantar kepada saya juga memberikan impact kepada saya. Di dalam banyak-banyak kisah yang dihantar, ada beberapa kisah yang saya rasa bukan kisah biasa tetapi sebuah kisah yang luar biasa. Bila mana ada satu kisah ni dihantar oleh seorang pengamal ilmu hitam. Dia taksub dalam mengamal ilmu hitam ni sehingga kan dia sanggup untuk mengorbankan nyawa seorang manusia. Dan setelah bertahun-tahun dia mengamal, tiada orang yang dapat mengenal pasti dia di mana, dan dia masih lagi bebas di luar sana untuk mengamal ilmu hitam dia ni. Sehingga kan ada mantra-mantra yang dia kongsikan di dalam penulisan dia tu. Bagi saya, kisah-kisah yang macam ni agak ekstrim untuk saya kongsikan kepada goers semua. Ini membuka mata saya. Apa yang kita lihat, apa yang saya kongsikan sebelum ni hanyalah kisah-kisah biasa yang sebenarnya ada lagi kisah yang lebih menakutkan dan lebih hitam daripada kisah-kisah kita. Setiap kali kalau membaca kisah-kisah macam ni, ia akan memberikan impact kepada saya daripada minda turun ke jiwa. Kadang-kadang saya akan terbayang-bayang kisah-kisah yang saya baca sebelum masuk tidur, dan inilah yang akan membuatkan saya lebih paranoid dengan benda-benda macam ni. Mau cakap takut? Tidak juga. Mau cakap saya lemah? Tidak juga. Sebab satu saya belajar pasal benda ni, sekuat-kuat mana jiwa pun akan goyah juga kalau diri kita tidak bersedia untuk menghadapi benda-benda makhluk halus macam ni. Dengan itu saya mendapatkan nasihat beberapa orang, termasuklah pakar. Mereka menasihatkan saya untuk berhenti ataupun berehat seketika. Itulah sebab kenapa Kopi-Kopi Seram diberhentikan untuk beberapa bulan ni. Saya mengambil peluang tu untuk mencari semula keberanian saya. Pada masa yang sama saya menyiapkan diri saya kalau menghadapi benda-benda macam tu. Saya perlu betulkan nawaitu saya ketika mendalami benda-benda mistik ni. Saya perlu betulkan niat saya ketika berkongsi bukan untuk menakutkan, tetapi saya perlu berkongsi untuk menjadikan kita lebih berani. Sebab kalau kita faham mereka macam mana, kita akan lagi faham macam mana kita boleh memberanikan diri. Pada siapa yang kenal saya bukanlah pakar, saya bukanlah pengamal perubatan Islam. Saya tiada ilmu di dalam benda-benda mistik ni. Apa benda-benda yang basic, apa yang anda tahu, surah-surah yang kita amalkan untuk menghindari daripada benda-benda ni, itu yang saya tahu. Saya cuma manusia biasa macam anda yang cuba untuk mencari ilmu dan mendalami. Dan itulah pengalaman saya dan sebab kenapa Kopi-Kopi Seram berehat seketika. Saya akan cuba perbaiki cara ataupun penyampaian saya selepas ini. Niat dan nawaitu saya akan ubah untuk memberanikan anda dan bukan berkongsi untuk menakut-nakutkan anda. Sebab saya rasa tidak adil bagi mereka yang ikut saya dari dulu sampailah sekarang, tapi bila anda di sana menunggu, saya tiada lagi. Tidak semestinya kita tahu pasal dorang ni, kita perlu takut. Tapi kita tahu untuk menjadi lebih berani lagi. Dan itulah pengalaman saya kenapa saya memberhentikan sekejap Kopi-Kopi Go Seram. Selepas ini, saya cuba untuk menyambung semula kisah-kisah seram dan berkongsi lebih banyak kisah-kisah seram, bukan untuk menakut-nakutkan anda, tetapi untuk memberikan pengajaran kepada kita semua supaya kita lebih faham dan lebih berani untuk menghadapi makhluk-makhluk halus ini. Sekali lagi maafkan saya kalau jarang memuat naik Kopi-Kopi Seram. Saya cuba untuk berkongsi lebih banyak lagi kisah seram dengan nawaitu dan niat yang baru. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kopi-Kopi Go menarik setiap hari.